Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Bersama lagi dengan Cikgu Fizatun. Murid-murid sihat hari ni? Cikgu akan sambung pelajaran hari ini dengan tajuk Ayat Majmuk Peluasan Subjek dan Predikat, iaitu unit 17 Mesra Teknologi. Cikgu akan menerangkan apa yang murid-murid akan dapat dalam pembelajaran pada hari ini. Standard kandungan iaitu 5.3, memahami dan membina ayat mengikut konteks. Standard pembelajaran pula 5.3.1, memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat mengikut konteks. Objektif pada pembelajaran hari ini yang pertama, murid dapat mengenal pasti ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat. Yang kedua, murid dapat membina ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat yang betul mengikut konteks. Sebelum cikgu mulakan pengajaran hari ini, cikgu nak murid-murid tonton video ini terlebih dahulu, okey? Ada yang apa ni? Lah, kita tu sendiri pun tak tahu kan? Siapa kau ni? Tak tahu tak apa? Biar aku terangkan. Inilah Tok Abbas Rukun Diam. Siapa dia ni, Tok Abah? Tok Abbas Opas, pelanggan setia Yashin Nafi je. Diperbuat dari coklat. Ada kek coklat, ais krim coklat, cekoda coklat, dan yang terbaik, Tok Abbas Special Hot Coklat. Macam tak betul je budak ni. Tok Abbas hanya menjanjikan yang terbaik dengan motonya Janji Best. Jadilah pelanggan setia seperti saya dan nikmati potongan harga sehingga 100%. Hei, mana ada? Pandai juga ni. Hai, Aku bawa kau. Tok Abbas, kau baik kamu. Tok Abbas, saya sudah jadi kawan baik dia. Boleh dapat free hot chocolate tak? Apa? Aku tanya je. Boy, angkat telefon. Hello? Halo, Tok Abah. Oh, ni bukan Tok Abah. Oh, ni perempuan ya? Ya. Saya Yi. Saya mau order minum. Oh, boleh. Nak order apa? Special hot chocolate satu? Okey. Tok Abah, special hot chocolate satu. Minum sini ya. Minum sini. Terima kasih. Sama-sama. Kenapa kau tak order kat sini je? Malu, Mak. Jangan layan. Dia memang macam tu. Baik kau tengok TV dia. Penduduk bumi. Aku adalah Adudu dari planet Akakatika. Serahkan ke semua biji koko atau hadapi kehancuran. Weh, apa sal kau tukar? Tak best lah cerita ni. Best lah. Mereka ingatkan pengumuman tadi adalah rancangan TV. Tak guna. Encik Bos, aku telah mengumpul maklumat tentang penduduk bumi. Sungguh menakutkan. Apa yang menakutkan? Tengok ni Encik Bos. Lihat apa mereka lakukan terhadap makhluk-makhluk hijau. Mereka potong makhluk-makhluk hijau menjadi kecil. Lepas tu mereka masuk ke dalam air yang mendidih. Dan akhirnya, mereka hidangkan keberadaan mereka dan paksa mereka makan sampai licin. Kenapa mereka sangat kejam dengan makhluk hijau seperti aku? Baik aku warna purple. Padahal mereka tak pedulikan pengumuman tadi. Nampaknya kita tak ada pilihan lain. Kita kena gunakan bola kuasa. Berdasarkan cerita Bobo Boy tadi, terdapat banyak kan alat teknologi yang digunakan dalam cerita Bobo Boy ni. Kalau kamu perasan, ada banyak sangat sebenarnya. Cikgu ada senaraikan beberapa alat teknologi yang digunakan. Yang pertama, telefon. Telefon ni, bila kat mana Ying tu ada telefon Bobo Boy sebab dia nak order minuman. Kat situ ada Ying menggunakan telefon dan Bobo Boy pun menggunakan telefon di kedai Tok Abah dia. Yang kedua, televisyen, di mana Bobo Boy menonton sebuah cerita dekat kedai Tok Abah tu. Yang ketiga, alat teknologi kapal angkasa. Kapal angkasa ni milik Adudu punya. Yang keempat, komputer.
Komputer ni ada dalam kapal angkasa Adudu. Komputer ni boleh bercakap. Okey, yang kelima, robot. Okey, robot yang ada dalam cerita Boboiboy ni, robot itu bernama Prop. Prop ni merupakan orang suruhan Adudu. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan apa itu ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi beberapa ayat tunggal. Okey, seterusnya ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat, yang bermaksud ayat-ayat yang mengalami perluasan disebabkan oleh unsur kata hubung gabungan, relatif, komplement dan keterangan pada subjek dan predikat ayat. Okey, ini contoh kata hubung yang cikgu dah bagi. Yang pertama, dan, atau, tetapi, sambil, lalu, serta, yang, bahawa, walaupun. Okey, ini contoh ayat majmuk yang cikgu dah bina. Cikgu ambil berdasarkan cerita Boboiboy tadi. Okey, ni ayat tunggal. Kita baca dulu ayat tunggal yang pertama. Ying menelefon kedai koko Tok Abah. Okey, yang kedua, Ying memesan koko. Kata hubung yang cikgu gunakan ialah untuk. Okey, rumus untuk menjadikan dia ayat majmuk, ayat tunggal campur kata hubung, campur kata tunggal, dia akan menjadi ayat majmuk. Okey, contohnya, Ying menelefon kedai koko Tok Abah untuk memesan air koko. Nampak ni cikgu guna kata hubung untuk. Okey, tengok ni. Cikgu buang Ying. Sebabnya dia berulang di ayat pertama dan ayat kedua. Sebab itulah cikgu buang perkataan Ying ni. Kalau kita ambil balik Ying ni, dia akan jadi, kita salin dia balik ayat tu. Kita sebabkan kita nak jadikan dia ayat majmuk, kita kena buang perkataan yang sama. Dan cikgu tambah kata hubung untuk untuk menyambungkan ayat tunggal yang kedua, iaitu memesan air koko. Okey, contoh ayat majmuk yang kedua, cikgu buat. Ayat tunggal yang pertama, Boboiboy sedang menonton televisyen. Gopal sedang menonton televisyen. Okey, kata hubung yang cikgu gunakan ialah dan. Okey, sama juga rumus dia. Ayat tunggal campur kata hubung, campur kata tunggal. Dia akan menjadi ayat majmuk, iaitu Boboiboy dan Gopal sedang menonton televisyen. Okey, ni nampak ni kata hubung cikgu gunakan. Okey, cuba kamu teka apa yang cikgu buang dalam ayat majmuk ni. Okey, betul. Cikgu buang predikat pada ayat tunggal, iaitu sedang menonton televisyen. Sebabnya dah sama kan, kita tak perlu buat dia berulang kali. Kita cuma tambah Boboiboy dan Gopal sedang menonton televisyen. Okey, seterusnya ayat majmuk perluasan subjek dan predikat. Okey, yang kat sini cikgu akan terangkan macam mana kita nak perluaskan ayat tu kepada subjek dan predikat. Okey, kita baca dulu ayat tunggal yang pertama. Kapal angkasa itu besar. Kapal angkasa itu kepunyaan Adudu. Kata hubung yang cikgu gunakan ialah yang. Okay, ayat majmuk yang dibina, kapal angkasa yang besar itu kepunyaan Adudu. Okay, nampak cikgu ada guna kata hubung yang ni? Okay, kita nak perluaskan subjek dia dulu. Okay, kita ambil balik ayat majmuk tadi. Kapal angkasa, cikgu terus tambah. Kapal angkasa berwarna putih yang besar itu kepunyaan Adudu. Okey, berwarna putih ini ialah perluasan subjek. Okey, cikgu nak bagi, kita perluaskan subjek ni untuk kita bagi ayat kita lebih panjang. Okey, untuk perluasan predikat pula, kapal angkasa yang besar itu kepunyaan Adudu. Okey, kenapa cikgu tak ada tambah apa-apa kat sini? Okey, kalau kamu perasan, kalau kita buat kapal angkasa yang besar itu kepunyaan Adudu. Okay, kepunyaan Adudu ni dah dikira perluasan predikat. Okay. Seterusnya, cikgu nak kamu buka buku teks. Okay, kat situ ada contoh ayat majmuk dalam buku teks, muka surat 132. Okay, ni muka surat 132. Okay, contoh dia. Okay, cikgu ambil dialog. Cikgu ambil dialog dalam buku teks tu. Okey, ayah. Hari ini ayah akan memperkenalkan teknologi belian pantas dan cekap dengan menggunakan kios layan diri di restoran makanan ini. Amira, apakah keistimewaan kios layan diri ini kepada pelanggan ayah? Ayah pula cakap balik. Kios tak canggih ini menggunakan kemudahan sistem pesanan elektronik. Pekerja memberitahu ayah bahawa mesin ini menggunakan teknologi komunikasi dan internet. Okey, ayat majmuk yang cikgu dapat dalam
dialog tadi. Ayat pertama, hari ini ayah akan memperkenalkan teknologi belia pantas dan cekap dengan menggunakan kios layan diri di restoran makanan ini. Kenapa cikgu kata dia ayat majmuk? Nampak dia ada kata hubung dan di sini. Okay, cikgu nak tengok, kita tengok ke peluasan subjek. Okay, cikgu akan terangkan apa peluasan subjek pada ayat ini. Okay. Hari ini ayah akan memperkenalkan teknologi belian pantas dan cekap dengan menggunakan kios layan diri. Okay, nampak ni yang cikgu highlight ni ialah peluasan subjek. Okay, kenapa cikgu kata dia peluasan subjek? Kita tengok hari ini ayah akan memperkenalkan teknologi belian pantas. Okay, kalau kita tak tambah pantas ni pun tak apa. Tapi sebab kita peluasan subjek, kita nak bagi ayat tu panjang. Jadi ayat tu ditambah dengan perkataan pantas. Sebab itulah pantas ini merupakan peluasan subjek. Okey, yang ayat kedua pula. Pekerja memberitahu ayah bahawa mesin ini menggunakan teknologi telekomunikasi dan internet. Okey, kenapa cikgu kata dia ayat majmuk? Sebab nampak ni ada kata hubung bahawa dan ada kata hubung dan juga di sini. Okey, kita tengok kat bahagian peluasan subjek dia. Okey, cikgu ambil balik ayat tu. Peluasan subjek dia pekerja yang bijak itu. Okey, cikgu tambah dia. Peluasan subjek yang bijak itu memberitahu ayah bahawa mesin ini menggunakan teknologi telekomunikasi dan internet. Okey, nampak tu cikgu dah tambah dia menjadi peluasan subjek. Okey, kita tengok contoh seterusnya iaitu peluasan predikat. Okay, ayat yang sama cikgu ambil juga. Okay, kita baca kat peluasan predikat dia. Hari ini ayah akan memperkenalkan teknologi belian pantas dan cekap dengan menggunakan kios layan diri di restoran makanan ini. Okay, yang cikgu highlight ini merupakan peluasan predikat. Okay, cuba kamu tengok. Kalau kita ambil ayat ni sampai kios layan diri pun dah okey. Tapi sebab kita nak perluaskan predikat dia dalam ayat ini, kita tambah lagi di restoran makanan ini. Okay, faham murid-murid? Okay, yang kedua. Ayat yang kedua, pekerja memberitahu ayah bahawa mesin ini menggunakan teknologi telekomunikasi dan internet. Okay, cikgu highlightkan dan internet. Okay, kenapa? Sebabnya kita nak perluaskan predikat kan? Okay, kalau kita tengok ayat ni, pekerja memberitahu ayah bahawa mesin ini menggunakan teknologi telekomunikasi pun dah cukup. Tetapi sebabkan kita perluaskan predikat, kita tambah lagi dan internet. Okey, dia akan menjadi satu ayat yang panjang. Okey, faham semua murid-murid untuk penjelasan peluasan predikat dan subjek? Okey, seterusnya cikgu akan bagi aktiviti atau tugasan kepada kamu. Okey, kat sini ada dua aktiviti. Untuk aktiviti pertama, cikgu akan bagi link word wall. Okey, cikgu nak kamu jawab soalan ni. Okay, nampak ni kamu baca ayat majmuk peluasan subjek dan predikat. Okay, lepas tu kamu tekan start. Nanti dia akan keluar contoh soalan seperti yang di sebelah ini. Okay. Okay. Contoh cikgu bagi ayat pertama. Pilih ayat majmuk yang betul. Cikgu nak kamu cari mana ayat majmuk yang betul. Okay, tengok yang A ni. Ali sedang membaca buku. Ayat majmuk ke tu? Ada kata hubung tak? Tak ada. Okay, betul. Okay, kita tengok yang B. Ibu memasak sambil mendengar radio. Ada kata hubung tak murid-murid? Ada. Okey, pandai. Yang mana? Sambil. Betul lah tu. Okey, jawapannya ialah B. Okey, kita tengok pula yang C. Ayah mencuci kereta kesayangannya di halaman rumah. Ada kata hubung tak? Tak ada. Jadi dia bukan ayat majmuk. Okey, kita tengok yang D. Kakak mengemas rumah menggunakan penyedut habuk. Ada kata hubung tak murid-murid? Tak ada juga. Okey, sebab itulah jawapan dia B. Okey, dalam aktiviti word ni ada 5 soalan. Ada 5 soalan je. Jadi cikgu nak kamu jawab ke semua 5 soalan itu, okey? Okey, aktiviti yang kedua, cikgu akan bagi lembaran kerja. Okey, cikgu nak kamu bina ayat majmuk, peluasan subjek dan predikat. Okey, lepas tu cikgu nak kamu tulis dalam buku latihan kamu, okey? Okey, cikgu bagi contoh. Yang pertama ni. Okey, nampak ni. Dia bagi ayat tunggal dulu kan. Okey, dia nak kamu gabungkan menjadi ayat majmuk. Ayat majmuk peluasan subjek. Okey, ni peluasan subjek, okey. Soalan yang pertama, nampak Azlan menggantung lansir untuk menceriakan kelas. Yang kedua, Joseph menggantung lansir untuk menceriakan kelas. Okey, nampak tak kata hubung yang diguna ni apa? Okey, dan. Okey, contoh
Okay, nampak ni contohnya, cikgu dah gabungkan dia. Azlan dan Joseph menggantung lansir untuk menceriakan kelas. Nampak ni cikgu tambah kata hubung. Okay, lepas tu cikgu buang predikat salah satu tu, supaya dia tak menjadi ayat yang panjang. Kita dah gabungkan dia. Okay, kenapa dia perluasan subjek? Okay, cuba kamu tengok. Dekat subjek dia ni ada 2 orang. Jadi, Azlan dan Joseph ni merupakan perluasan subjek yang kedua. Okay, sebabnya kalau kita letak Azlan pun dah cukup. Tapi sebab kita nak perluaskan subjek tu, kita tambah lagi subjek lain, iaitu Joseph. Sebab itulah dia menjadi perluasan subjek. Okay, ada soalan yang selebihnya ni nanti cikgu nak kamu buat. Bila dah siap, kamu hantar gambar pada cikgu secara personal ya murid-murid. Okay, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid faham. Sekiranya tidak faham, murid-murid bertanya cikgu. Okay? Sekian, terima kasih.